Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Pada hari ini, channel EasyView nak tunjukkan macam mana daripada kita punya borang soal selidik yang kita buat dekat Google Form, kita nak pindahkan data tu ke dalam SPSS. Okay, kemudian saya nak tunjukkan SPSS secara ringkasnya sikit lah. Kemudian pada next video kita akan sambung pula tentang macam mana kita nak analisis guna SPSS. Okay, so ini adalah kita punya borang soal selidik yang kita dah blast dan kita dah dapatkan dia punya response. Okay, kat sini kan ada question dan juga responses. Okay, jadi contohnya, okay, sekarang ni bila kita dah ni, kita boleh export kepada Excel dulu. Okay, dekat mana? Kat sini. View responses in sheet. Okay, kita klik. Okay. Dan dia akan keluar macam ni. Okey, bila dia dah keluar macam ni, kita boleh save kan, ataupun kita boleh save kan kat dalam kita punya desktop lah, ataupun kita boleh terus copy. Kalau kita nak maklumat ni, kita boleh terus copy. Okey, kita akan copy dan paste dekat dalam kita punya SPSS. Okey, kejap saya copy macam biasa. Ctrl C, copy. Okey, lepas tu kita buka SPSS ni yang saya dah buka SPSS kita. Kita ada variable view dengan ini adalah data view. Kita akan copy dan paste dekat data view. Kita pergi dekat sini, klik, kemudian Ctrl V. Kan dia akan keluar data-data yang responden dah jawab tadi. Okey, nampak tak? Sekarang ni dekat atas ni dia belum label. Okey, ni apa benda, ni apa-apa, dia belum label. Jadi kita nak label, kita pergi dekat variable view. Okey, kita pergi dekat variable view. Nampak sini ni variable 1, variable 2. Jadi kita kena ingatlah kat data view tadi variable 1 ni apa? Ni adalah jantina. Okey, jadi kita namakan dia dekat sini. Okey. Kita terus tukar, kita tulis jantina. Okey, dia akan keluar string. String ni maksudnya sebab tadi bila kita paste, dia dapat detect ini adalah dalam string, maksudnya perkataan. Okey. Dia tulis kat sini string with this 9 decimal. Okey, jadi boleh kita biar je pun boleh. Jadi kat sini pun kalau kita boleh labelkan semula jantina. Okey. Tapi dalam SPSS dia tak boleh nak analisis data tu kalau dia dalam bentuk perkataan macam ni kan. Okey, perempuan lelaki ni tak boleh. Jadi kita kena labelkan. Kat mana kita nak labelkan ni, jantina ni label, kita nak senang kita buat macam ni jantina. Kita terus kita nak labelkan jadi senang kita nampak. 1 adalah untuk lelaki dan 2 adalah untuk perempuan. Okey, tapi ni still dia tak boleh baca sebab kita kena letak dekat values. Okey, values ni kita klik dekat 3 dot ni, kita dah klik kita klik kat 3 dot, dia akan keluar value ni, kita tekan 1 tu tadi adalah untuk lelaki. Kemudian kita tekan add. Okey, kemudian value yang kedua adalah untuk perempuan. Kita add dan kita tekan okey. Okey, sebelum saya tunjuk kat data view, kita tengok missing, none. Maksudnya semua responden menjawab. Okey, kemudian ada 9 kolom. Ini measure nominal. Kalau dia dalam bentuk scale, kita kena tukar dia dalam bentuk scale. Tapi kat sini, dia dalam bentuk categorical. Tak apa, kita letak dia dalam nominal pun tak apa. Okey, kemudian kita dah labelkan kan. Kita tengok dekat data view. Nampak tak? Dia dah tukar kat sini. Ini jantina. Okey, sebelum saya tunjuk yang lain, kan tadi kita dah labelkan 1 lelaki, 2 perempuan. Kemudian kita kena tukarlah dekat data view ni. Tadi perempuan tadi berapa? 2. Kita tukar sini 2. Lelaki 1, perempuan 2, lelaki 1. Kita kena tukar balik ikut yang kita dah labelkan tadi. Okey? Okey, jadi sekarang saya dah tukarkan semua jantina ni, lelaki perempuan ni saya dah tukar label dia. Okey, sekarang kita nak tukar pula yang variable yang kedua ni. Kita pergi kat variable view. Kita tengok dekat sini, yang tadi tu adalah kumpulan umur. Okey, kita buat tu adalah kumpulan umur. Jadi kita tukar dekat sini. Kumpulan
umur. Okey. Type string ni semua. Okey, jadi ini adalah kumpulan umur juga kita tulis. Okey, sebab dia banyak. Okey, jadi macam ni kita nak ingat. Tengok balik dekat soalan kita tadi. Soalan yang kita buat tu. Yang ni soalan yang saya buat. Mula jantina. Lepas tu yang kedua tu adalah kumpulan umur. Kumpulan umur ni saya bahagikan kepada 4. 4 kumpulan. 1, 21 hingga 30. 31 hingga 40. 41 hingga 50. Dan 51 hingga 60. Jadi kita akan labelkan yang ini values dia 1. Yang ni values 2. 41 hingga 50 ni values 3. 51 hingga 60 ni values dia 4. Okey. Jadi kita tulislah dekat values ni. Apa tadi? Value 1 adalah umur 21 hingga 30 tahun. Kemudian add. Sama macam tadi. Values yang kedua adalah 31 hingga 40 tahun. Add. 3 adalah 41 hingga 50 tahun. Values 4 adalah 51 hingga 60 tahun. Add dan OK. OK, tengok dekat data view. Dia dah tukar ni adalah kumpulan umur. OK. Kemudian variable yang ketiga ini adalah bilangan tahun mengajar, pengalaman mengajar. Pengalaman mengajar ni dia banyak sikit. Saya bahagikan dia kepada 6 kumpulan. Okay, sama juga macam tadi. Ini kita tulis label dia pengalaman mengajar. Kenapa dia tak boleh? Sebab dia tak boleh ada jarak. Okay, saya tunjukkan. Pengalaman mengajar. Okey, dan kita label. Dekat label ni, kat sini boleh jarak pengalaman mengajar. Okey, values ni sama macam tadi kita masukkan. Value 1 sampai value 6. Okey, yang ni saya akan masukkan. Saya tak tunjuklah macam mana nak masukkan. Sebab dia panjang sikit kan. Okey, kemudian sama juga yang ke 4 ni. 4 ni adalah bidang yang guru tu mengajar. Ini biasanya adalah soalan kita bahagian demografi kan. Ni bidang. Okey. Bidang ajar. Okey, ni saya tunjuklah. Apa value tadi? Value yang pertama adalah akademik. Bidang akademik. Yang kedua adalah bidang vocational. Add and then okay. Okey, jadi sekarang saya dah tunjukkan bahagian kita buat demografi je. Kita labelkan dulu bahagian demografi. Okey, bila kita dah labelkan kan kita dah letak dekat values ni. Yang ni pun tadi pengalaman mengajar ni saya dah tambah values. Okey. Dan sekarang apa yang kita kena buat? Kita kena tukarkan nilai-nilai ni kepada values yang kita dah labelkan tadi. Contoh kumpulan umur 31 hingga 40 ni adalah kita letak values dia tadi 2. Jadi kita letak 2. Okey, 41 hingga 50 values ni adalah 3. Okey, kemudian 31 hingga 40 values dia 2. Pastikan kita salinlah tadi. Jadi senang kita nak labelkan. Okey, jadi saya akan tukar balik dia punya data ni kepada values ni. Jadi kita akan boleh buat dia punya analisis. Okey, jadi saya akan selesaikan dulu pada bahagian demografi. Okey, jadi saya dah selesai masukkan, tukarkan nilai-nilai tadi tu kepada values yang kita dah masuk dekat sini tadi. Okey, saya dah tukarkan bahagian demografi semua. Saya dah tukar balik semua nilai ikut values yang ikut kod. Macam kod lah kita bagi, kod yang kita masukkan. Jadi sekarang kita nak beralih pula kepada variable 5. Variable 5 ni kita dah start masuk kepada kita punya soal selidik. Tengok balik soal selidik kita tadi. Okey, ini dia dah masuk kepada bahagian soal selidik. Okey, jadi senang kita nak labelkan. Kita pergi dekat variable view. Letak kat sini, ini soalan kita yang pertama. Tapi dia dekat bahagian B. Jadi kita letak dia B1.
Dekat label ni lebih memang macam susah bila kita nak letak semua soalan. Tapi bila kita dah buat analisis, bila kita letak soalan, dia akan mudah bila kita nak buat jadual dan analisis. Okey, sebab dia lebih jelas. Okey, macam mana nak senang? Kita nak label ni, pergi balik pada soalan, kita copy, lepas tu kita paste. Okey, kita dah paste soalan kita. Okey, kemudian kita kena letak juga dekat value. Sebab apa? Kan kita bagi kita punya responden pilihan jawapan 1 sampai 4. Okey, tengok semula. Macam ni, saya bagi pilihan jawapan 1 sampai 4. 1 tu sangat tak setuju. 4 tu adalah sangat setuju. Okey, sebab saya tak letak 5 sebab saya tak guna yang neutral ataupun tak pasti. Kita tak nak jawapan responden kita tu tak pasti. Jadi, saya buat 4 skala. Okey. Jadi, kita letak dekat values ni. Macam tadi. 1 tu tadi apa? Sangat tidak setuju. Sangat tidak setuju. Kita add. Yang kedua tu adalah tidak setuju. Sorry. Dekat label dia tidak setuju. Add. And then value yang ketiga adalah setuju. Add. And then yang keempat adalah sangat setuju. Okay. Kemudian add, kita tekan OK. Dia akan ada dekat sini. Kemudian pergi pula pada variable yang kedua ni adalah soalan yang kedua lah kan. B2. Okay. B2 ni adalah apa soalan dia? Okay. Nak type boleh tapi nak senang. Kita copy. Dan kita paste. Kita boleh nampaknya ni. Kita nak kecilkan balik. Macam tu. Okay. Lepas tu benda yang sama je. Soalan 1 sampai ada berapa lagi soalan ni. Semua menggunakan values yang sama kan. Macam dekat sini tadi. Sangat tidak setuju, kita gunakan yang sama. Jadi, kita copy. Lepas tu, kita paste. So, kita tak payah nak type banyak kali. Kita boleh copy paste. Okay. Jadi, untuk soalan lain pun, kita buat jugalah. Ini B3. Okay. B3. Dan kita selesaikan dekat soalan ni. Okay. Jadi, ini adalah contoh paparan yang saya dah masukkan semua soalan dengan values. Okay, dekat dalam SPSS. Jadi, lepas kita dah masukkan semua ni, okay, dah nampak dah label-label ni semua dah tukar. Dekat variable view pun, kita dah masukkan semua soalan. Okay, dan values dia. Okay, kita dah masukkan semua. Barulah selepas ni, kita boleh buat analisis. Sama ada deskriptif ataupun inferensi. Jadi, yang itu saya akan sambung pada video yang seterusnya. Iaitu untuk kita buat analisis. Sebab video ni saya hanya nak fokus macam mana kita nak pindahkan daripada pindahkan data daripada Google Form kepada Excel dan terus masuk kepada SPSS. Okay, jadi jumpa lagi untuk video akan datang dalam channel Easy Way. Okay, terima kasih semua.